Alright. Okay, kita jumpa lagi dua belian. Yang ini cikgu terangkan mengenai sains pula. Alright. Yang semalam mengenai math. Okay, untuk sains last kita buat itu hari berkenaan dengan air, okay, dengan larutan. Okay, kalau kamu lihat tajuk bab 5, bab 6, okay, air dan larutan, asid dan alkali, alright, dia lebih kurang sama lah, okay. Sebaiknya benda tu ada aktiviti dalam makmal, okay. Cuma okay, kita tak buat, tak sempat buat, okay. Tapi benda tu tak susah lah, alright, sebab dia jumpa hari-hari, okay. Kamu boleh jumpa tu benda hari-hari, slowly kamu akan faham, okay. Benda tu tak kompleks, simple saja. Dan kemudian benda tu penting, lebih kepada perubatan, okay, dari segi kesihatan, okay. Sebab apa? Sebab badan kita sendiri, dalam badan kita sendiri, okay, mengandungi cecair, okay. Dan yang mana baik, okay, berasid ke, beralkali ke, okay, atau in between, di tengah-tengah, neutral. So pro and con tu, okay, ada di antara, okay, asid dan alkali. So yang itu bab 5, bab 6, okay, cikgu nak skip, okay. Cikgu putuskan kita skip, kita pergi ke bab 7, keelektrikan, okay, dan kemagnetan. Sebab bab ni agak penting juga. Alright. Okay, sebelum ni cikgu pernah mengajar fizik, okay. Cikgu mengajar fizik 10 tahun. So ada setengah-setengah perkara tu, benda tu, kita tak boleh lihat dengan mata. Okay, sains ni dia unik sikit. Kamu tak boleh lihat dengan mata. Kamu memahami konsep dan kemudian teori muncul, okay. Jadi teori tu yang kamu boleh cuba apply, okay, dalam kehidupan kita, okay, dalam harian lah, okay. So benda-benda ni yang agak sedikit, okay, kompleks untuk cikgu develop, okay. Untuk belajar sains kamu kena develop cara berfikir dulu, okay. Sebab tu penting kita buat aktiviti eksperimen. Sebab tu penting bila dalam makmal kamu dengar arahan dengan baik, okay. Tak boleh bising, buat dengan teratur, habiskan dengan cepat, and then dapatkan hasil. Hasil tak semestinya berjaya, okay. Tak berjaya pun hasil juga. Cuma kemampuan kita nak terangkan, okay, kenapa, atau faktor-faktor kenapa, okay, itu yang penting, okay. So benda-benda ni ialah kemahiran berfikir, okay, dari segi saintifik, okay. So untuk keelektrikan kemagnetan ni, magnet, cikgu rasa kamu tak ada masalah, okay. Magnet kamu maybe dah suka bermain dari kecil lagi kan. So keelektrikan agak problem. Kamu nampak instrumen, okay, penggunaan barang elektrik, tapi electricity tu sendiri, okay, tak nampak. Melainkan dalam movie lah kamu nampak macam Thor tembak daripada, okay, petir buruh kan. So kamu anggap itulah electricity, betul tak? So yang itu yang kita kena mahirkan diri lah, okay. Memahami benda yang susah nak lihat dengan mata, tapi ianya ada. Dan dari segi teorinya kita kena faham. Yang paling penting lepas teori tu dia ada formula. So benda ni dia gradually, okay, kamu akan develop dalam diri kamu, okay. Sebab at the end nanti kamu akan belajar, contoh ambil science stream, okay. Tak payah science stream lah, semua akan belajar science juga, form 4, form 5. Dia akan masuk juga dalam chapter tu, okay. Even though kamu nanti form 4, form 5 kamu akan ambil subjek science stream fizik, kimia, bio, okay. Yang ambil maybe aliran lain tak ambil 3 subjek ni, tapi dia still belajar subjek sains. Dan kalau kamu perhatikan atau kamu ingin tahu, okay, dalam subjek sains tu, okay, dia belajar juga 3 subjek yang tadi tu. Cuma dia kompreskan dan dia ambil yang mana isi penting. That's why, alright, kalau kamu develop, okay, pemikiran sains dari awal, start daripada sekarang, okay, dari form 1 lagi, okay, kamu akan tak ada masalah lah, okay, tak akan ada problem lah dari segi mata pelajaran sains, okay. Ini penting, okay, develop pemikiran sains ni penting bagi cikgu, alright. Kalau kamu tak boleh develop pemikiran sains, kamu nak jawab pun susah. Sebab apa? Sebab nak keluarkan point. Cikgu tak ada masalah kamu nak explain dalam bahasa apa pun, okay, bahasa English ke, bahasa Melayu ke, okay, Hokkien ke, Tamil ke, tak ada masalah. As long kamu dapat keluarkan point.
dapat berbicara, okay, menerangkan. Cara tulis jawapan itu another thing lah, alright. Itu perkara kedua, sebab kita sains tak perlu pentingkan sangat tata bahasa, alright. Tapi untuk explain teori tu, ini penting, alright. So yang ini kamu kena faham, okay. Bila kita belajar sains, kita nak develop pemikiran sains, okay. Ingat cikgu pesan ni, okay. Bila kamu belajar sains, cara berfikir sains tu yang penting, okay. Kenapa, bila, okay, apa faktor-faktornya, okay. Adakah ia berjaya, kenapa tidak berjaya, apa boleh buat selepas itu. Ini semuanya pemikiran-pemikiran, okay, bila mana kamu buat sesuatu dalam aspek sains. Alright. So untuk keelektrikan kemagnetatan, okay, dia tak banyak, okay, untuk tajuk kamu, okay, untuk tingkatan 2, tapi dia begitu basic, okay, basic yang amat penting. Ia macam kalau kamu okey sekarang, akan datang takkan ada masalah dah. Okey, takkan ada masalah dah. Sebab apa? Sebab bila cikgu, okey, kalau dulu cikgu nak terangkan kemagnetatan, tak ada problem. Okey, kita boleh dapatkan satu magnet. Pelajar nampak physically magnet. Tapi bila nak terangkan keelektrikan, dia faham segala barang guna electricity. Even handphone pun guna bateri, dalam bateri ada electricity. Semua dia akan faham semua tu. Tapi bila kita keluarkan formula, okay, teori, okay, kira-kiraan, kat situ dia akan ada problem sikit. Bila kita cakap pasal elektron, kamu dah apa elektron tu? Tak boleh pegang elektron tu. Okay. Bila kita cakap pasal apa ni, contohnya statik, okay, ada apa dia panggil tu, apa dia panggil tu? Sekejap cikgu tengok. Cas, okay, cas. Okay, cas elektrik. Cas elektrik tak boleh nampak. So dia kat situ dia blank. Okay, itu belum lagi kita nak mahirkan diri dari segi chemical. Okay, sebab cas positif negatif akan masuk di dalam chemical pula. Okay, sebab tu kalau kamu lihat, okay, dalam keliling kehidupan kita, kita banyak guna bahan kimia, kita banyak guna sumber tenaga elektrisiti, dan kemudian tanpa, okay, bahan-bahan ni, tanpa sumber-sumber ni, kita tak boleh buat banyak perkara. Tapi hakikatnya ianya begitu basic. Okay, electricity dan juga chemical, dia melibatkan, okay, ion positif negatif, charge positif negatif. So elemen positif negatif tu, yang itu yang susah sikit. Sebab apa? Kita tak boleh nampak dengan mata. Kita boleh lukis, kita boleh tulis. Okay, theoretical dia macam tu, tapi nak tengok dengan mata susah. So that's why penting develop. Okay, develop benda tu, gunakan imaginasi. Okay, lukisan amat penting. Alright. Bila explain, kita boleh kaitkan pelbagai teori, pelbagai penggunaan. Okay, itu ialah asas, okay, untuk sains dan kemudian untuk bab, okay, kemagnetatan dengan keelektrikan ni. Sebab bab ni, keelektrikan kemagnetatan ni, bab teknologi tinggi. Okay, kalau kamu mahir bab ni, kamu pergi ke arah engineering, kamu pergi ke arah kejuruteraan, okay, kamu pergi ke arah benda-benda yang high technology lah, okay, high impact technology, okay, even macam buat handphone, okay, kamu dah tahu handphone macam ni rupa dia, okay, cuba kamu buka handphone, okay, kamu tengok, okay, package dalam handphone tu, macam mana dia boleh hasilkan output gambar, output bunyi, dia boleh recording, okay, dia simpan dekat mana, okay, dia guna tenaga apa, okay, dia guna konsep apa. So ini ialah kejuruteraan yang tinggi lah kita panggil, dan banyak contoh lain. Okay, kalau zaman dulu dia ada nanoteknologi. Nanoteknologi itulah sebenarnya yang menyebabkan handphone makin lama makin kecil. Okay, segala benda makin lama makin mudah. Sebabkan nanoteknologi tu. Tapi kalau bincang hal tu panjang lah pula kan. Okay, so sekarang ni untuk keelektrikan kemagnetatan, okay, sama juga. Okay, kita tengok dekat buku teks. Cikgu bagi nota ringkas. Okay, kamu salin nota ringkas daripada buku teks. Okay, kemudian nanti kita akan develop, okay, dari segi pengiraan teori. Okay, dari segi formulation. Alright. Sebab apa yang penting yang awal ni,
kamu nak kenal apa maksud keelektrikan tu. Okay, itu yang paling penting. Dan kenapa kemagnetan dengan keelektrikan tu dia samakan dalam satu bab, satu tajuk. Okay, kenapa dia tak asing kan? Kenapa dia sama kan? Okay, clue dia mudah. Clue dia, kalau kamu pernah pergi Jepun ataupun kamu pernah baca mengenai kereta api laju di Jepun, okay, kamu akan faham, okay, kenapa electricity dan juga magnetism, okay, amat penting. Okay, so yang Jepun punya kereta api laju tu, dia dah develop start daripada tahun 60-an, 70-an dia banner. Bayangkan teknologi tinggi tu dah berada di negara Jepun, okay, 50 tahun lepas lagi. So yang ini yang asas sebenarnya yang kamu akan belajar mengenai kemagnetan dan keelektrikan. Kenapa dia sekali kan? Okay, sebab apa? Sebab kemagnetan dan keelektrikan ni bila kamu dapat hasilkan sebagai sumber tenaga, dia satu menjimatkan, okay, satu lagi dia efisiensi dia panggil, okay, penggunaan yang 100%, tak ada pembaziran. Yang ini panjanglah pula nanti kan kalau cikgu terangkan. Okay, so inilah yang cikgu nak kamu develop. Okay, banyak berfikir, tengok pelbagai faktor. Dia cikgu suka sebenarnya yang pelajar yang suka membaca. Okay, kamu banyak membaca dekat library, banyak baca kat Wikipedia ke, kat Google, okay, kat mana-mana ke. Sebab bila kamu baca banyak, kamu dapat kaitkan banyak perkara. Kamu dapat keluarkan banyak point. Tapi kalau kamu tak banyak membaca, kamu jadi terhad. That's why penting, okay, buku teks tu. Okay, buku teks ni asas membaca lah. Okay, cikgu nak kamu membaca. Okay, itu amat penting. Okay, kita pergi dekat buku teks. Cikgu akan rekod guna handphone yang satu lagi. Alright, so ini untuk sains. Kamu lihat buku teks muka surat 139. Okay, tema dia tenaga dan kelestarian hidup. Kita bincang pasal tenaga sebenarnya untuk tajuk-tajuk ni. Okay, bab 7 keelektrikan dan kemagnetan. Alright, bab 7 keelektrikan dan kemagnetan. Okay, dia bagi permulaan dia, okay, mudah saja. Okay, dia suruh kamu tanya diri sendiri je. Bagaimana angin dapat diguna untuk jana tenaga elektrik? Apakah tenaga yang diperlukan untuk kenderaan bergerak? Apa yang menyebabkan kejadian kilat? Mengapa kompas sentiasa menunjuk arah utara selatan? Ini je. Okay, pertanyaan-pertanyaan ringkas. Kamu cuba, okay, tanya diri sendiri, okay, macam mana tu kan? Jawab. So yang sekarang ni, okay, angin diguna untuk jana tenaga elektrik. Negara kita ada ke ni? Cikgu rasa tak ada kan? Kita tenaga elektrik kita daripada arang batu, betul tak? Okay, arang batu dan hidroelektrik. Arang batu tu mahal sebenarnya. Tak salah cikgu, boleh untuk 4 hari je kalau kita, okay, full stock, okay, untuk arang batu. Alright, so yang ini pun, okay, untuk pengenalan belut elektrik ni. Cikgu tak perlu baca lah yang ni kot. Alright, cikgu terus bagi pada kerja lah. Okay, bagi pada kerja kamu. Kamu lihat, kalau muka surat yang cikgu tak sebut, tak bermaksud kamu kena lepas pandang. Okay, yang itu maksudnya kamu kena baca. Cuma tanpa guidance daripada cikgu. Takkanlah cikgu nak tunjuk satu-satu kan? Kamu dah besar. Okay, so yang mana yang cikgu skip tu kamu baca. Alright, sebab dia develop sikit pengetahuan. Alright, ini penting. Alright. Okay, sumber tenaga, okay, dia nak kamu fikirkan, okay, sumber tenaga, okay, banyak sumber tenaga yang kita ada dekat, okay, muka bumi ni, okay, sebelum kita pergi pada electricity, okay, sumber tenaga ni kita kena, apa yang dipanggil, kita kena menghargai, okay, kita kena hargai, sebab sumber-sumber tenaga ni lah bina kehidupan kita. Alright, kita bersyukur Malaysia ni negara yang banyak dengan sumber tenaga lah, okay, banyak dengan sumber tenaga. Kita tak ada pernah tak cukup, okay, sekali-sekala sajalah, okay, sekali-sekala sikit-sikit saja. Alright. Muka surat 144, charge elektrostatik. Ini yang first kali, okay, charge elektrostatik. Key dia mudah. Siapa pernah pegang troli dekat supermarket terasa ada current sikit, ataupun siapa pernah pegang maybe laptop, okay, laptop ke atau barang elektrik terasa ada current sikit. So current yang kamu rasa tu, itulah elektrostatik. Okay, itulah charge, okay, yang terlepas. Okay, charge yang terlepas
Dia cuma cas tu berlawanan dengan cas yang ada pada badan kamu. Dia nampak simple, tapi sebenarnya bahaya tau. Sebab apa? Kalau kamu lihat sebelum-sebelum ni ada kes kereta terbakar dekat stesen minyak. Okay? So, kenapa boleh terbakar kan? So, punca dia sebab cas elektrostatik tu. Dia menyebabkan spark, okay? Sparkling, okay? Spark ni, percikan ni yang okay, boleh buat jadi api yang besar lah. Sebab, yelah, of course lah, dekat stesen minyak kan, petrol tu dia panggil fume. Okay, dia keluarkan, dia panggil wap kan, wap. Kalau kamu duduk dekat pun kamu dah boleh bau kuat kan. Dia orang putih panggil fume. Bahasa Melayu dia wasap atau wap. Tak salah cikgu lah. Okay, so percikan tadi dia sambar. Okay, dia sambar fume tu. Percikan api tadi menyebabkan fume tadi, wasap tadi dia akan menjadi api yang besar. So ini kenapa cas elektrostatik ni penting. Kalau kamu lihat aktiviti ringkas yang dia bagi dekat kamu, dia suruh kamu guna rod politena dengan cebisan kertas yang kecil saja. Kamu gosok-gosok, kamu lihat kertas kecil tu bergerak, ataupun sikat rambut boleh juga. Kamu ambil sikat, kamu gosok dekat kain fiber, kain fiber. Kamu gosok laju-laju sampai dia panas. Sampai dia nak panas sangat pun susah juga. Kamu rasa sedap-sedap hatilah. Gosok lama-lama, lepas tu kamu dekatkan dengan rambut kamu. Kamu lihat rambut kamu ada naik sikit. Dia mendekati sikat tu. So sebab apa berlaku kat situ? Dia ada cas elektrostatik. Positif, negatif, dia akan dekat. So sekarang ni, kalau rambut kamu penuh dengan cas negatif, sikat tadi digosok, dia develop cas positif, dia akan sama-sama tarik. Cas yang berlawanan, dia dekat. Cas yang sama, dia jauh, dia berlawanan. Alright. Cas elektrostatik ni. Kerja. Alright, cikgu bagi kerja terus lah. Nak jimat masa kan. Kalau kamu lihat muka surat 145, dia bagi penerangan bentuk gambar rajah. Penerangan bentuk gambar rajah, positif, negatif. Kemudian kesan cas, seperti yang cikgu terangkan tadi, kesan cas, guna sikat rambut tadi. Kesan cas. Alright, selepas digosok, alright. Key sekarang, bila keluar soalan, dia akan keluar bentuk gambar rajah macam ini juga. Biasa kalau menengah rendah, dia akan bentuk struktur kamu tak jawab panjang-panjang. Tapi kalau sekolah menengah, bila masuk menengah, kamu kena pandai huraikan, terangkan. Nampak simple. Tapi kalau kamu blank, kamu tak ada point, habis. Nak terangkan 4 markah hingga 6 markah. Kalau blank, susah. Nampak simple. Alright. So sekarang ni, tugas kamu, nota. Kamu salin cas elektrostatik, start daripada sini. Alright. Aktiviti tak perlu. Tajuk ni cikgu nak. Sikit dia punya pengenalan. Kan. Kemudian, the whole page. The whole page. Alright. The whole page start daripada atas. Full with gambar rajah. Sampai kepada aktiviti sikat ni. Alright. Ini ialah pengenalan untuk cas elektrostatik. Kalau kamu lihat dekat gambar rajah, dia lukis positif, negatif. Elektrostatik, tak ada banyak kamu nak kena tahu. Kamu just kena tahu positif, negatif. Dan kemudian, apa dia punya karakter. Macam cikgu cakap tadi lah. Sama dia dekat, kalau jauh dia berlawanan. Kalau berlainan, dia berjauhan. Alright. So, sekarang ni cas elektrostatik. The whole page tadi sebagai nota. Alright. And then sambung second page, muka surat 146. Ini elektroskop. Elektroskop ni dalam makmal ada. Elektroskop ni dalam makmal ada untuk aktiviti ringkas. Normally cikgu buat demo untuk pelajar lah. Satu lagi ialah yang kalau kamu lihat dalam movie yang bulat macam keluar current kan, lepas tu rambut terbang. Itu yang elektroskop yang bentuk yang besar. Kalau sekolah lama cikgu keluarkan sentiasa masa
minggu sains, alright. Sebab apa? Sebab dia fun. Kadang-kadang tu rambut panjang pelajar perempuan yang free hair boleh nampak, okay, rambut tu naik, okay. So yang ini ialah contoh elektrostatik dalam bentuk apa ni, instrumen makmal, alright. So sekarang ni elektroskop kamu salin, okay, berserta dengan gambar rajah. Gambar rajah please lukis cantik-cantik, alright. Hari ni ada 2-3 orang, okay, bagi kerja matematik yang cikgu suruh buat tu, okay, dia dah siapkan bagus, okay. Cuma cikgu nak tegur, gambar please lukis cantik-cantik, okay. Lukis, kalau garis yang lurus, lukis guna pembaris, okay. Cikgu tak nak marah, tapi cikgu bagi tahu banyak kali tu maksudnya penting lah, alright. So gambar please lukis cantik-cantik. Label, kalau zaman dulu lukisan sains tak cantik, kalau garis tu kamu tak buat halus, okay, yang tebal sepatut tebal, yang halus sepatutnya halus, okay, cikgu salah kan, okay. Sebab lukisan dia memberi markah, okay. So ini basic, okay, kamu buat betul-betul, okay, untuk elektroskop, okay. And then, okay, ini contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita, alright. Waktu hujan, okay, ataupun waktu guruh, kamu dengar bunyi guruh, lepas tu mesti ada petir, okay. Okay, kenapa dia menyambar? Kenapa dia turun ke bawah? Okay, kenapa dia kena pada objek-objek tertentu? Okay, kenapa dia okay, sifatnya macam tu? So dekat situ, okay, kita boleh terangkan dalam bentuk sains lah. Okay, perbezaan charge tadi tu. Okay, positif, negatif. Kalau kamu lihat apa ni, cerita Avengers, okay, Thor tarik, okay, petir, okay, lightning daripada langit tu, itulah contohnya, okay. Maksudnya macam Thor tu charge positif, okay, petir tu charge negatif, so dia connect lah antara dua tu, okay. So kalau kamu terangkan, tengok, ingat balik Thor buat tu lah. So sekarang ni charge, okay, elektrostatik, okay, dalam kehidupan harian kita ada bahaya, ada tak bahaya. Yang bahaya contoh macam dekat sesi minyak cikgu terangkan tadi, okay, dan salah satu lagi ialah, okay, waktu hujan, okay, yang ini, okay, bila awan, okay, charge, okay, berbeza dengan bumi, so lightning tu akan sambar bumi, alright. Okay, yang ini cikgu nak kamu salin juga, simple. Salin serta gambar rajah, right. Okay, muka surat 147, okay, still elektrostatik juga, okay. Yang ini kamu baca, cikgu tak nak kamu salin apa, tak nak buat apa, okay. And then yang tadi cikgu terangkan Venn diagram. Ni yang best kalau elektrostatik. Okay, kita keluarkan Venn diagram ni normally dekat mamal sekolah semua ada. Okay, bila kamu pegang ni, rambut kamu akan naik tu. Okay, yang ni pelajar suka tengok. Alright, Venn diagram. Okay, cuma gambar ni simple lah. Kalau Venn diagram betul, dia ada dia punya belting dia tu. Okay, dia agak berat dan besar juga. Alright. Okay, yang ini kamu baca, page 147 kamu baca. Dan page 148, alright, ini kita dah masuk arus elektrik. Ni dah tajuk lain dah sikit. So yang ni kita belum lagi. Okay, kerja untuk sekarang yang cikgu suruh kamu buat hanya untuk elektrostatik saja. Okay, tak banyak, salin nota je, bukan susah pun. Okay, tak ada soalan pun. Ingat pesan cikgu tadi. Okay, kita nak develop, okay, pemikiran, okay, sains untuk kita boleh jawab, okay, secara sains. Okay, bila kita ada point. Kalau kamu tak ada point, kamu tak boleh jawab. Okay, buat sekarang untuk kamu punya, okay, hari akan datang lah. Kata 4, kata 5, benda ni memang amat penting. Percaya cakap cikgu. So, develop sekarang. Kalau tak, kamu blank, kamu blur. Semua point tu mesti, okay, ada dalam diri kamu. Kamu develop perlahan-lahan. Okay. Lepas ni kalau orang tanya kamu apa elektrostatik, kamu boleh jawab. Boleh bagi contoh. Okay, apa charge positif negatif, kamu boleh jawab, kamu bagi contoh. Okay, so ini yang penting sekali. Boleh alright, so sampai muka surat 148, okay, arus elektrik. Yang ni kita jumpa lain kali. Boleh okay, bye.